Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video ini merupakan taklimat khusus bagi UBM 3252 Wacana Akademik Bahasa Melayu. Terdapat 4 perkara yang akan diberi perhatian dalam video taklimat ini. Yang pertama, berkaitan dengan hasil pembelajaran. Yang kedua, tugasan. Yang ketiga, topik pembelajaran, dan yang terakhir berkaitan dengan kehadiran. Saya mulakan dengan hasil pembelajaran. Terdapat 3 hasil pembelajaran bagi kursus UBM 3252, iaitu yang pertama, menghasilkan semula maklumat menerusi teknik penggunaan maklumat yang betul. Kedua, mengarang penulisan ilmiah berdasarkan tema mengikut format yang betul tanpa unsur plagiat. Dan yang ketiga, mempersembahkan pengucapan awam dengan teknik dan bahasa yang betul. Berdasarkan 3 hasil pembelajaran yang ditetapkan, kursus ini mempunyai 4 tugasan, iaitu yang pertama, portfolio 1 yang diperuntukkan 15%, kedua, portfolio 2, 25%, yang ketiga, penulisan esei 30%, dan yang terakhir, video pembentangan 30%. Berikut merupakan tarikh unjuran penghantaran bagi keempat tugasan tersebut, iaitu bagi tugasan portfolio 1 diunjurkan pada minggu ke-7, begitu juga dengan portfolio kedua pada minggu ke-7, bagi penulisan esei pada minggu ke-10, dan bagi video pembentangan pada minggu ke-11 sehingga minggu ke-13. Kursus ini tidak ada peperiksaan atau pentaksiran akhir. Kita pergi kepada setiap tugasan-tugasan tersebut. Bagi tugasan portfolio 1, portfolio 2 dan juga penulisan esei, tugasan itu dijalankan secara berkumpulan. 3 hingga 4 orang diperuntukkan bagi setiap kumpulan. Kumpulan itu akan kekal bagi tugasan pertama, tugasan kedua dan juga tugasan ketiga. Tidak ada perubahan ahli dalam kumpulan kecuali jika ahli itu menggugurkan kursus ini. Ada 13 tema yang ditetapkan bagi tugasan tersebut, iaitu gender, kesihatan, sukan dan rekreasi, pemakanan, global, alam sekitar, kanak-kanak, teknologi media, sains dan teknologi, teknologi maklumat dan komunikasi, pendidikan, bahasa, kesenian dan budaya. Setiap kumpulan yang dibentuk perlu memilih satu tema, dan tema itu akan tema itu akan digunakan bagi ketiga-tiga tugasan tersebut. Okey, bagi tugasan yang pertama, iaitu portfolio 1 yang diperuntukkan 15% atau 15 markah. Okey, pelajar perlu membuat kerangka penulisan. Okey, bagi kerangka tersebut dibahagikan kepada, portfolio ini dibahagikan kepada 2 bahagian, iaitu bahagian yang pertama, tajuk dan kerangka penulisan, merangkumi pembinaan tajuk dan juga kerangka penulisan esei. Tajuk dibina berdasarkan tema yang dipilih tadi. Kemudian pada bahagian kedua, pencarian maklumat. Setiap isi, pengenalan, kesimpulan, okey, dalam konteks penulisan ilmiah kita akan merujuk bahan-bahan. Cari bahan yang bersesuaian dengan tema dan tajuk yang dikemukakan. Jadi, 6 bahan diperlukan atau 6 sumber diperlukan bagi menyiapkan tugasan ini, dan 6 sumber yang diperlukan itu hanya boleh terdiri daripada jurnal, tesis atau disertasi atau kertas projek atau latihan ilmiah. Kemudian buku, dan yang keempat, kertas persidangan atau seminar atau simposium atau kolokium. Maksudnya ada 4 sumber sahaja, tetapi mesti mewakili 6 dalam
penulisan awak nanti dalam penghasilan portfolio pertama tersebut. Jadi mungkin awak gunakan 2 tesis, 2 jurnal, 1 buku, 1 kertas persidangan, cukup 6 bahan tersebut. Dan ke-6 bahan yang digunakan itu perlu dibuat salinan skrin. Okey, kalau bahan itu dalam talian, salinan skrin yang merangkumi, kita nampak nama pengarang, judulnya, tahunnya, tempat terbitnya kalau buku. Okey, jadi memudahkan penerbitnya, okey, memudahkan untuk kita buat rujukan sama ada bahan itu sesuai digunakan atau tidak sesuai digunakan. Bagi portfolio yang kedua, okey, kesinambungan daripada portfolio yang pertama tadi masih dalam kumpulan sama. Pelajar perlu daripada 6 bahan yang digunakan dalam penghasilan portfolio 1, buatlah yang pertama kutipan. Okay. Kita akan buat 2 kutipan langsung, 2 kutipan tidak langsung. Okay. Kutipan langsung lebih 40 patah perkataan dan kurang 40 patah perkataan. Bagi kutipan tidak langsung iaitu parafrasa dan meringkas. Saya akan ajar dalam kelas bagaimana untuk menghasilkan kutipan tersebut. Dan pada bahagian kedua, ke-6 bahan tersebut perlu dibuat senarai rujukan menggunakan gaya APA edisi ke-7. Okey, itu untuk portfolio kedua. Bagi penulisan esei, masih lagi kerja secara berkumpulan, masih lagi kumpulan yang sama. Okey, berdasarkan portfolio 1 yang telah dihasilkan iaitu kerangka penulisan, kemudian ada kutipan dan rujukan dalam portfolio kedua. Kedua-dua bahan, okey, kedua-dua tugasan itu akan dijadikan satu penulisan esei. Okey, untuk esei tersebut masih mengekalkan gaya American Psychological Association APA edisi ke-7. Penulisan esei itu mestilah menggunakan font Times New Roman 12, langkau 2 baris, hanya 10 muka surat yang diperuntukkan, tidak termasuk muka hadapan, kandungan, rujukan dan lampiran. Jidarnya 2.5 cm atas, bawah dan kanan, manakala 3.5 cm pada bahagian kiri. Kemudian perlu dibuat imbangan teks yang justified. Bagi tugasan yang keempat, okey, tugasan keempat ini ialah penghasilan video pembentangan dan tugasan ini dilaksanakan secara individu. Pengucapan awam perlu dilakukan dalam bentuk extemporaneous. Okey, video pembentangan ini bermaksud kita membuat pengucapan awam apa-apa sahaja berkaitan dengan isu semasa. Durasinya 3 minit. Perlu menggunakan bahan bantu pembentangan yang sesuai, contohnya penggunaan PowerPoint, okey, ataupun mungkin menyunting video yang dihasilkan. Wajib ada point, wajib ada teks-teks, okey, poin-poin penting dalam pembentangan tersebut. Dan video ini akan dimainkan di dalam kelas pada minggu ke-11 hingga 13 atau sehingga minggu ke-14. Itu ialah 4 tugasan yang perlu dilaksanakan bagi kursus ini. Kemudian kita beralih kepada topik pembelajaran. Kursus ini, okey, kalau kita lihat ada 5 unit atau 5 topik yang perlu dipelajari. Okey, unit pertama, pengenalan penulisan ilmiah. Unit kedua, pencarian maklumat. Unit ketiga, menulis gaya American Psychological Association, okey, iaitu APA, yang kita akan lihat APA edisi ke-7. Kemudian unit keempat, pemerengganan dan penyuntingan, dan unit kelima, pengucapan awam. Okey, ini adalah unjuran bagi takwim pengajaran selama 14 minggu. Sebarang perubahan bergantung kepada tenaga pengajar. Dan kalau kita lihat di sini, pada minggu ketiga bagi unit 2, okey, pencarian maklumat, kursus ini akan diajar oleh pustakawan. Okey, dan kalau dilihat yang berwarna biru iaitu pada minggu ke-5, ke-6, 9 dan juga 11, okey, diunjurkan bagi 4 minggu terpilih, okey, iaitu minggu ke-5, 6, 9 dan 11 itu pengajaran akan dibuat secara dalam talian. Okey, saya akan bekalkan video untuk awak tonton bagi minggu tersebut. Okey, pada minggu ke-7 telah nyatakan tadi perlu menghantar portfolio 1 dan 2.
Okey, pada minggu ke-10 perlu menghantar penulisan esei, portfolio 1, portfolio 2, penulisan esei, kumpulan yang sama. Okey, kemudian pada minggu ke-5 apabila diberikan video pengucapan awal, pelajar perlu menghasilkan video pembentangan dan minggu berikutnya terus akan dimainkan video tersebut. Ini unjuran pengajaran bagi 14 minggu kuliah kita. Okey, sebarang maklumat berkaitan dengan kursus, nota, template bagi kerja kursus boleh diambil dalam MyGuru pada bahagian Learning Material. Okey, kemudian yang terakhir, yang keempat berkaitan dengan kehadiran. Seperti yang pelajar sedia maklum, okey, kuliah wajib dihadiri. Okey, sekiranya pelajar tidak hadir tanpa sebab 3 kali, tidak beri surat tunjuk sebab, surat itu mestilah surat kalau saja sakit daripada klinik. Okey, bukannya awak buat surat sendiri. Kemudian kalau awak menyertai mana-mana program, ada surat pengecualian kuliah. Okey, kalau tidak ada surat yang betul, okey, surat dokumen-dokumen yang betul, maka pelajar akan diberi surat halang dan automatik pelajar perlu mengulang kursus ini. Segala maklumat okey boleh dapatkan dalam MyGuru dan juga pelajar boleh berhubung melalui Telegram yang telah saya bangunkan. Pastikan masuk dalam MyGuru, tengok okey about me, about course, okey. Dan di situ ada pautan bagi Telegram untuk awak sertai. Okey, kursus ini diajar oleh 8 tenaga pengajar dan sayalah yang ke-8 tersebut. Saya merupakan Puan Rohaiza Abdul Karim. Okey, di sini nombor telefon yang saya nyatakan sekiranya sebarang permasalahan boleh berhubung dengan saya di talian tersebut selama ada melalui Telegram ataupun melalui WhatsApp, atau juga boleh ke bilik saya di Blok 5 Aras 3 Bilik Pensyarah 6. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.